Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan bincangkan teknik menjawab matematik SPM 2023 kertas 2 bahagian A. Dalam video kali ini kita akan bincangkan soalan percubaan dari Negeri Terengganu set 3. Kita lihat soalan kita yang pertama. Raja 1 menunjukkan graf fungsi kuadratik fx sama dengan negatif x kuasa 2 tambah 6x tolak 5. Tentukan A. Koordinat titik Q. Kita lihat pada rajah kita, kedudukan titik Q ini merupakan pintasan paksi x, iaitu pada paksi fx. Jadi untuk mendapatkan pintasan paksi x, kita akan ambil nilai C, di mana persamaan arm untuk kuadratik adalah ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Dan c kita di sini adalah negatif 5. Jadi jawapan kita untuk A adalah negatif 5. Selanjutnya soalan B, titik maksimum P. Untuk mendapatkan titik maksimum, kita akan dapatkan nilai x dan juga nilai fx. Untuk nilai x, dia merupakan paksi simetri. Dan untuk mendapatkan paksi simetri, kita akan gunakan rumus x sama dengan negatif b per 2a. Kita gantikan nilai b di sini adalah, kita lihat, b adalah 6 dan a adalah negatif 1. Jadi kita ganti dalam persamaan negatif, kemudian 6 per dengan 2 darab dengan negatif 1. Dan kita akan dapat x sama dengan 3. Selanjutnya kita akan dapatkan pula nilai fx. Nilai fx ini kita akan dapat dengan kita menggantikan nilai x yang kita dapat tadi, iaitu 3. Digantikan dalam fungsi tersebut, iaitu fx sama dengan negatif x kuasa 2, iaitu negatif x kita tadi 3, kita kuasa 2 kan, kemudian kita tambah 6 darab dengan x dan tolak dengan 5. Dan kita akan dapat fx sama dengan 4. Jadi jawapan kita untuk koordinat titik maksimum adalah 3, 4. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi agihan markah untuk soalan ini. Untuk soalan A, kita akan dapat 1 markah. Untuk soalan B, kita dapatkan nilai x 1 markah. Dapatkan nilai fx 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan ini. Seterusnya kita lihat soalan nombor 2. Raja 2 menunjukkan titik P, titik Q dan titik S pada suatu satah kartes. Garis lurus PQ selari dengan paksi X, diberi bahawa PQ sama dengan 2OS. Soalan A, cari nilai K. Jadi K berada pada sini, titik Q. Jadi untuk mendapatkan titik Q ini, kita lihat diberi kepada kita PQ sama dengan 2OS. Kita lihat OS di sini, koordinat S adalah negatif 60. Jadi jaraknya di sini adalah 6. PQ adalah 2OS, maka PQ panjangnya di sini adalah 12. Dan K ini merupakan nilai X. Dan nilai X di sini adalah 12. Jadi jawapan kita untuk K adalah sama dengan 12. Selanjutnya soalan B, persamaan garis lurus PS. PS di sini, persamaan garis lurus adalah y sama dengan mx tambah c. Pertama sekali kita kena dapatkan nilai m, itu nilai kecurunan. Untuk mendapatkan nilai kecurunan, kita akan menggunakan rumus m sama dengan negatif pintasan y per pintasan x. Kerana kita ada pintasan x di sini, iaitu negatif 6. Dan kita ada pintasan y pada titik P di sini, iaitu 8 di sini. Dan kita akan gunakan M sama dengan negatif pintasan paksi Y, iaitu 8, per dengan pintasan paksi X, iaitu negatif 6. Dan kita akan dapat 4/3. Selanjutnya untuk nilai C. Nilai C di sini kita dah ada, iaitu pada koordinat P bersamaan dengan 8. Jadi kita akan gantikan nilai M dan nilai C di dalam persamaan Y mx tambah C. Kita akan dapat y sama dengan m, iaitu 4/3x, tambah c, iaitu 8. Selanjutnya kita lihat pula dari segi agihan markah. Untuk soalan A, kita akan dapat 1 markah.
Untuk soalan B, M kita akan dapat 1 markah, C 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan ini. Seterusnya terlihat soalan nombor 3, A. Gabungkan dua penyertaan P dan Q berikut menggunakan perkataan atau untuk membentuk pernyataan majmuk. Seterusnya, tentukan nilai kebenaran pernyataan majmuk tersebut. P, kun mempunyai satu bucu. Q, isi padu kun ialah 1/3 pi j cos 2 T. Jadi kita akan gabungkan dengan menggunakan perkataan atau. Maka jawapan kita adalah kun mempunyai satu bucu atau isi padunya 1/3 pi j cos 2 T. Kemudian terlihat pula nilai kebenarannya. Kun mempunyai satu bucu adalah benar dan isi padunya 1/3 pi j cos 2 T juga adalah benar. Jadi nilai kebenaran untuk pernyataan majmuk ini adalah benar. Selanjutnya terlihat soalan B. Lengkapkan kesimpulan di bawah dan nyatakan jenis hujah sama ada deduktif atau induktif. Premis 1. Semua gandaan 4 boleh dibahagi tepat dengan 2. Premis 2. 64 boleh dibahagi tepat dengan 2. Jadi hujah ini merupakan hujah bentuk 1, di mana secara amnya semua A adalah B. Jadi di sini gandaan 4 adalah A, boleh dibahagi dengan tepat dengan 2 adalah B. Kemudian untuk premis 2, 64 ini merupakan perkara C dan boleh dibahagi tepat dengan 2 adalah perkara B. Jadi untuk kesimpulan kita akan nyatakan C ialah B. Jawapan kita di sini untuk kesimpulan ialah 64 ialah gandaan 4. Kemudian seterusnya kita akan nyatakan jenis hujah dan hujah ini merupakan hujah deduktif kerana ia bermula daripada perkara yang umum kepada perkara yang khusus. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A kita akan dapat 1 markah dan nilai kebenaran 1 markah. Kemudian untuk soalan B, kesimpulan 1 markah dan jenis hujah 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan ini. Seterusnya kita lihat soalan nombor 4. Raja 3 menunjukkan sebidang tanah seluas 13,800 meter persegi berbentuk trapezium yang dimiliki oleh Encik Syamri. Beliau merancang untuk membina pagar kayu di sekeliling tanahnya itu. Hitung perimeter tanah tersebut dalam meter. Jadi kita kena dapatkan perimeter bagi bentuk trapezium ini. Jadi sebelum itu kita kena dapatkan nilai X di sini. Di mana diberi luas keseluruhan tanah ini adalah 13,800 meter persegi. Jadi kita akan gunakan luas trapezium dan kita akan samakan dengan 13,800 ini. Jadi luas trapezium adalah 1/2 darab hasil tambah 2 sisi selari di sini adalah 70 meter dan 2x tolak 10 meter. Jadi kita tulis 70 tambah 2x tolak 10 dan kita darabkan dengan tingginya di sini adalah 120. Dan kita samakan dengan 13,800. Dan seterusnya kita boleh menggunakan kalkulator. Pertama sekali kita tekan 1/2, kemudian kita darab, letakkan kurungan 70 tambah 2x tolak 10 tutup kurungan darab 120, kemudian alfa kalkulate 13,800. Kemudian kita tekan shift, kita tekan calculate, kita tekan sama dengan. Dan kita akan dapat nilai x sama dengan 85. Jadi seterusnya untuk mendapatkan perimeter, kita akan gantikan X dengan 85. Jadi di sini panjangnya adalah 2 darab dengan 85 tolak dengan 10. Jadi di sini kita akan dapat panjangnya adalah 160. Dan untuk perimeter, kita tambah ke 4 panjang sisi ini. Ini 160 tambah 150 tambah 70 dan tambah 120. Dan kita akan dapat perimeter keseluruhannya adalah 500 meter. Pada selanjutnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Maka pertama kita akan dapat dengan menggantikan
dengan menggunakan rumus trapezium. Luas trapezium 1 markah, kemudian kita dapatkan nilai X 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk soalan ini. Seterusnya terlihat soalan nombor 5. Terdapat 3 buah buku sejarah dan 2 buku sains di atas meja. 2 buah buku dipilih secara rawak, satu demi satu tanpa permulangan. Cari kebarangkalian. A. 2 buah buku sejarah dipilih. Jadi sejarah kita ada 3 dan sains ada 2. Jadi keseluruhan buku yang kita ada di sini adalah 5. Jadi untuk mendapatkan kebarangkalian, kita akan ambil peristiwa per dengan ruang sampel. Jadi dia cakap di sini buku sejarah terlebih dahulu. Jadi kebarangkalian untuk mendapatkan buku sejarah adalah 3/5. Kemudian buku yang kedua yang diambil adalah buku sains. Dan apabila dia ambil buku sejarah tadi, dia tidak pulangkan, iaitu tanpa permulangan. Jadi sains akan jadi 2/4 sebab dah kurang satu buku sejarah. Jadi 3/5 darab 2/4. Kita akan dapat 6/20. Seterusnya untuk soalan B. Sebuah buku bagi setiap mata pelajaran dipilih. Jadi di sini bermaksud tiap-tiap buku itu dipilih. Kalau pilihan pertamanya adalah buku sejarah, itu H di sini, history. Dan buku pilihan kedua mesti buku sains dan sains. Atau buku pilihan pertamanya adalah sains dan buku yang kedua adalah sejarah. Jadi kita ada 2 kombinasi di sini, sama ada sejarah dan sains ataupun sains dan sejarah. Jadi kita akan tulis kebarangkaliannya. Untuk mendapatkan buku sejarah adalah 3/5 dan dapatkan buku sains adalah 2/4. Kemudian kita buat operasi tambah sebab dia adalah perkataan atau. Untuk dapatkan buku sains yang pertama adalah 2/5 didarabkan dengan sejarah 3/4. Jadi kita terus tekan calculator, kita akan dapat jawapan kita adalah 3/5. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, langkah pengiraan 1 markah, jawapan 1 markah. Soalan B, langkah pengiraan 1 markah, jawapan 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan ini. Seterusnya terlihat soalan nombor 6. Meja 4 menunjukkan maklumat set bucu dan set tepi bagi suatu graf. Soalan A, lukis satu graf berbilang tepi dan mempunyai gelung berdasarkan maklumat yang diberi. Dan kalau kita lihat di sini, V itu mewakili bucu, iaitu kita ada P, Q, R, S dan T. Dan E itu adalah tepi. Untuk tepi, maksud PR ini adalah bucu P bersambung dengan bucu R. Jadi kita akan buat untuk bucu P terlebih dahulu. Kita ambil bucu P, labelkan P. Dan P dengan R, kita buat garis sambung ke R. Seterusnya P ke S. Jadi kita boleh buat mungkin ke bawah ke S. Kemudian seterusnya Q, T. Q dengan T belum ada lagi, kita buat dia saja di mana-mana. Kita ambil Q di sini. Kemudian kita buat T di sini. Seterusnya R, Q. Di RQ kita dah ada, kita sambung je RQ. Kemudian ST. ST kita ada di sini, S dengan T sambung. Kemudian ST sekali lagi. Jadi dia berbilang tepi. Kita buat satu lagi di situ. Kemudian SS. Jadi SS ini adalah gelung. Dia bermula pada S dan berakhir pada S. Kita buat gelung macam tu. Dan seterusnya QQ. QQ juga adalah gelung. Jadi kita buat gelung. Ini kita padam dulu. Kita buat gelung untuk Q. Kita labelkan Q di sini. Ini jawapan kita untuk soalan A. Seterusnya untuk soalan B. Nyatakan bilangan darjah bagi bucu S. Ini terlihat pada S. Darjah itu adalah bilangan tepi yang menghubungkan bucu S tersebut. Jadi kalau kita bilang di sini, kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk gelung, dia mewakili 2
tepi. Jadi jawapan kita untuk B adalah 5. Baiklah, kita lihat pula dari segi agihan markah. Untuk soalan A, kita akan dapat 2 markah. Dan soalan B, kita akan dapat 1 markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 3 markah. Seterusnya, kita lihat soalan nombor 7. Baja 5 menunjukkan aras air yang direkodkan di sebuah limbungan kapal. Diberi Y mewakili aras air dalam meter dan X mewakili masa dalam jam. Soalan A, nyatakan amplitud aras air. Jadi amplitud ini adalah kita ambil titik maksimum tolak dengan titik minimum. Iaitu di sini kemudian kita bahagi dengan 2. Lebih kurang macam ni. Ini adalah amplitud kita. Ini amplitud atas, ni amplitud bawah. Jadi di sini kita akan ambil 4.2 tolak 1.6 dan kita akan bahagi dengan 2. Dan kita akan dapat jawapannya adalah 1.3. Baiklah, seterusnya soalan B, tempoh aras air. Tempoh aras air ini kita lihat pada corak graf kita, iaitu satu putaran penuh graf mengambil masa selama 16 minit. Jadi jawapan kita adalah 16. Seterusnya soalan C, fungsi trigonometri bagi graf tersebut dalam bentuk Y sama dengan A sin BX tambah C. Jadi di sini A itu merupakan amplitud. Dan amplitud tadi kita dah dapat adalah 1.3. Jadi kita lihat di sini A 1.3. Seterusnya adalah B. B ini merupakan satu putaran lengkap bagi graf tersebut. Di mana kita akan ambil 360 per dengan B. Kita akan dapat nilai tempohnya di sini iaitu 16. Jadi kita boleh dapatkan B. Kita akan dapat B di sini sama dengan 22.5. Dan seterusnya nilai C. C di sini merupakan kedudukan graf itu. Sama ada dia berada di atas ataupun di bawah paksi X. Ini adalah paksi X. Dan kedudukan graf kita adalah berada di sini. Kedudukannya. Jadi di sini 1.6. Jadi kita tambah lagi di sini. Di mana jarak ini merupakan sama dengan jarak amplitud, iaitu 1.3. Jadi C adalah 1.6 tambah 1.3. Jadi kita dapat C sama dengan 2.9. Untuk jawapan akhir kita gabungkan, iaitu kita dapat Y sama dengan A 1.3 sin BX. B adalah 22.5X. Kemudian tambah dengan C adalah 2.9. Seterusnya terlihat pula dari segi agihan markah. Untuk soalan ini, untuk soalan A, kita akan dapat 1 markah. Soalan B, 1 markah. Kemudian untuk soalan C juga kita akan dapat 1 lagi markah. Dan kita dapat markah keseluruhan adalah sebanyak 3 markah. Seterusnya kita lihat soalan nombor 8. Kamar dan rakannya ke sebuah restoran setelah selesai menonton filem. Dia telah memesan 2 gelas minuman. Harga segelas minuman kopi latte ialah 4 kali ganda berbanding dengan harga segelas minuman lychee. Jumlah harga 2 gelas minuman kopi latte dan 3 gelas minuman lychee ialah RM27.50. Dengan menggunakan kaedah matriks, cari harga dalam ringgit Malaysia bagi segelas minuman kopi latte dan segelas minuman lychee. Dalam maklumat pertama di sini adalah harga bagi segelas kopi latte adalah 4 kali ganda berbanding dengan harga segelas lychee. Jadi untuk kopi latte ini kita akan letakkan sebagai X dan lychee sebagai Y. Di mana harganya untuk X ini adalah 4 kali ganda. Jadi X sama dengan 4Y. Seterusnya untuk persamaan kita yang kedua, di sini dia beli 2 gelas minuman kopi latte iaitu 2X dan 3 gelas minuman lychee. Jadi kita tambah dengan 3Y, di mana jumlah harga keseluruhannya adalah RM27.50. Jadi di sini kita ada 2 persamaan. Kita lihat untuk persamaan pertama, kita kena wujudkan persamaan yang sama dengan persamaan kedua kita, iaitu kita letakkan X di sini, kita tolak dengan 4Y sama dengan 0.
Kemudian kita akan tukar kepada bentuk matriks. Letak 2, 3, 1, negatif 4 darab dengan XY sama dengan RM27.50 dan juga kosong di sini. Dan untuk dapatkan XY, kita akan songsangkan menggunakan rumus songsang 1 per A darab dengan D tolak B darab dengan C. Kemudian A dengan D bertukar tempat, negatif 4 di atas, 2 di bawah. Kemudian untuk B kita letakkan tanda negatif jadi negatif 3 dan C juga letak tanda negatif jadi negatif 1. Kemudian terdarab dengan 27.50 sen dan kosong di sini. Kemudian sampai tahap ini kita terus boleh menggunakan kalkulator. Pertama sekali kita akan tekan menu, kemudian kita tekan A dan kita akan pilih 1 untuk simultaneous equation dan unknown 2. Kita akan masukkan persamaan kita yang pertama di sini iaitu 2 sama dengan 3 sama dengan 27.5 sama dengan. Kemudian persamaan yang kedua 1 sama dengan negatif 4 sama dengan sifar sama dengan. Kemudian letakkan sama dengan, kita akan dapat X sama dengan 10. Tekan sekali lagi sama dengan, kita dapat Y sama dengan 2.5. Dia memandangkan ini merupakan dalam ringgit Malaysia, jadi kita letakkan 2 titik berpuluhan masing-masing. Baiklah, selanjutnya kita lihat pula dari segi agihan markah. Kita menulis persamaan linear. Kita akan dapat 1 markah. Kemudian tulis dalam bentuk matriks 1 markah. Seterusnya matriks songsang 1 markah dan jawapan masing-masing 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 5 markah untuk soalan ini. Selanjutnya terlihat soalan nombor 9. Encik Luqman berumur 25 tahun dan merupakan seorang perokok. Beliau memiliki polisi insurans perubatan dengan peruntukan deductible sebanyak RM300 dan fasal penyertaan peratusan co-insurans 80-20 dalam polisinya. Beliau ingin menambah polisi penyakit kritikal sebanyak RM150,000 nilai muka asas dan kadar premium bagi setiap 1,000 ialah RM1.77. Berdasarkan status kesihatan beliau, A. Hitung premium tahunan penyakit kritikal bagi Encik Luqman. Jadi kita nak penyakit kritikal. Penyakit kritikal di sini dia nak adalah RM150,000 di mana kadarnya adalah RM1.77 bagi setiap 1,000. Jadi kita akan ambil 150 didarab dengan kadarnya 1.77. Jadi kita akan dapat RM265.50. Selanjutnya untuk soalan B, hitung bayaran kos yang perlu ditanggung oleh Encik Luqman jika kos perubatan yang dilindungi polisinya berjumlah RM30,300. Jadi untuk mendapatkan berapakah kos yang perlu ditanggung oleh Encik Luqman, bukan ditanggung oleh syarikat insurans. Jadi co-insurans di sini 80-20. 80 ditanggung oleh syarikat, 20 ditanggung oleh Encik Luqman. Jadi kita akan ambil 20%. Itu 20%. Kita darabkan dengan kos, iaitu kos RM30,300. Kemudian di sini kita tolak dengan deductible dulu. Kemudian bila dah dapat jawapan tersebut, baru kita tambah balik dengan deductible. Kerana deductible itu juga ditanggung oleh Encik Luqman. Kemudian kita nak kira peratus co-insurans 20% itu, kita kena tolak dulu dengan 300. Jadi kita tekan calculator, kita akan dapat RM6,300. Kalau selanjutnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, langkah pengiraan 1 markah, jawapan 1 markah. Untuk soalan B, langkah pengiraan di sini kita akan dapat 2 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 5 markah untuk soalan ini. Selanjutnya terlihat soalan nombor 10, itu soalan terakhir dalam bahagian A. Diberi set semester, iaitu X adalah integer antara 3 sehingga 15, F adalah 4, 7, 8, 11, 12,
Set G adalah faktor bagi 36 dan H adalah nombor gandaan 5. Soalan A. Berdasarkan maklumat di atas, lengkapkan kemarajah Venn di ruang jawapan. Di sini kita akan melukis set F, set G dan juga set H. Jadi sebelum tu kita kena senaraikan unsur yang ada di dalam set G terlebih dahulu, iaitu faktor bagi 36 di antara nombor 3 sehingga 15. Jadi faktor bagi 36 adalah 3, kemudian ada 4, 6, 9 dan 12. Kemudian untuk set H adalah nombor gandaan 5. Jadi kita ada 5, 10 dan 15. Kemudian kita lihat antara set F, G dengan H. Adakah terdapat persilangan antara set tersebut? Kita lihat F, kemudian kita lihat G. Kita ada nombor yang sama, iaitu 4 dan juga 12. Jadi ini bermaksud set F dengan set G ni dia akan bertindan. Jadi kita akan lukis set yang bertindan untuk F dengan G. Untuk melukis set, kita boleh menggunakan sebarang bentuk geometri, tak semestinya bentuk bulat. Kita labelkan ini F dan ini G. Mana unsur yang dikongsi tadi adalah 4 dan juga 12. Jadi kita akan masukkan unsur-unsur lain yang ada pada set F, iaitu 7, 8 dan 11. Kemudian untuk set G yang masih tinggal adalah 3, 6 dan juga 9. Kemudian selepas itu terlihat pula set H, gandaan 5, kita ada 5, 10, 15. Dia berada secara eksklusif. Jadi H di sini kita ada 5, 10 dan juga 15. Kemudian kita kena pertimbangkan juga nombor-nombor yang lain, iaitu dalam julat 3 sehingga 15 yang tidak ada pada set F, G dengan H. Jadi kita ada nombor 13 dan juga nombor 14. Jadi untuk melabelkan unsur, kita kena letak titik di hadapan nombor tersebut. Ini jawapan kita untuk soalan A. Seterusnya soalan B. Senaraikan unsur bagi F kesatuan G prime. Jadi F kesatuan G prime. Jadi terlihat untuk set F. Set F kita ada 4, 7, 8, 11 dan 12. Kemudian untuk G prime, iaitu unsur yang berada di luar G, kita ada 7, 8, 11, 13, 14. Kemudian 5, 10 dan 15. Jadi operasi di sini adalah operasi U kesatuan. Jadi kita akan ambil semua yang ada dalam F dan semua yang ada di dalam G. Jadi kita senaraikan 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15. Selanjutnya untuk B2 Roman, cari bilangan F kesatuan G prime. Jadi N merupakan bilangan. Jadi kita akan kira di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi jawapan kita untuk 2 Roman adalah 10. Seterusnya terlihat pula dari segi agihan markah. Untuk soalan A, kita akan dapat 3 markah. Untuk soalan B, 1 Roman 1 markah dan B2 Roman 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 5 markah. Baiklah, sampai sini saja untuk video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih selamat belajar dan jumpa lagi dalam video bahagian B dan bahagian C pula.